Semua sama kan menu dengan saya? Baik. Ada dua tab. Kalau anda yang bukan pakai Mac, anda akan ada tab sebelah kiri bawah. Betul tak? Data view, variable view, data view, variable view, data view, variable view. Betul? Okey. Pada variable view adalah tempat utama yang anda perlu setkan anda punya data. Okey, saya ulang. Variable view adalah tempat utama yang anda perlu setkan anda punya data. Boleh? Baik. Saya akan ajar anda satu persatu sampai anda jadi expert menggunakan SPSS dalam masa yang sangat singkat. Pertama, biasakan diri meletakkan yang pertama ID. Nah, ini kenapa saya pun tak tahu, tapi inilah kaedah yang saya buat selama berpuluh tahun. Saya letakkan ID kat situ. Nombor satu mesti ID. Dekat mana? Data view ke variable view? Variable view. Okay, saya ingatkan ada dua muka. Yang pertama data view, yang kedua variable view. Yang pertama data view, yang kedua variable view. Sekarang ni pergi ke variable view. Okey, dah boleh. Pada variable view ni adalah sebenarnya bahasa mudah kita nak panggil inilah data yang akan kita setkan variable-variable kita. Saya ulang, inilah data yang kita akan setkan sebagai variable kita. Namun begitu, ada sesetengah software dia tak namakan sebagai variable. Dia akan namakan sebagai features. Apa dah? Features. Ada juga yang dipanggil sebagai benda-benda lain lah. Tapi secara dia, bila saya kata variable, dia merujuk kepada variable lah. Iaitu bahan yang kita ambil data daripada masyarakat. Contoh macam saya ni tadi, masyarakat adat lah. Okey, dah sudah Pertama, nama. Nama ni, nasihat saya kepada tuan-tuan dan puan. Jangan letak nama-nama mengarut. Jangan. Letak nama sesingkat mungkin. Contoh ID. Okey, tengok Kemudian sebelah kanan adalah jenis. Secara default, komputer SPSS akan meletakkan dia sebagai numerik. Cuba anda klik 3 dot ni. Anda klik 3 dot ni, maka dia akan keluar numerik, comma, dot, scientific notation, date, dollar, string dan lain-lain. Kalau sempat dan anda makin mahir menggunakan SPSS, saya boleh ajar yang lebih advance. Maknanya saya boleh ajar macam mana nak buat forecast apa semua gunakan SPSS, tapi anda akan kena faham yang asas-asas. Ini asas. Kedua, width. Width adalah label. Decimal adalah tempat letak perpuluhan. Anda nak letak kosong pun boleh. Decimal. Tak ada kena-mengena pun dengan data kita kan. Kita letak kosong. Dalam SPSS, kalau tersilap macam gini kan, anda tak boleh delete. Anda hanya boleh right click dan tekan butang clear. Baru dia hilang. Jelas Okey. Label. Label inilah tempat anda nak melabelkan apa-apa yang anda suka. Contoh macam ni, anda nak tulis panjang-panjang, anda boleh tulis. Senarai, ID, student, adat, 3 contoh. Okey, faham Alright. Kemudian values. Dengar baik-baik. Values hanya apa dia? Hanya diisi jika tuan-tuan dan puan mempunyai data jenis categorical. Saya ulang, jika hanya mempunyai data jenis categorical. Maknanya kalau anda ada data nominal ataupun data ordinal, barulah anda gunakan yang berikut. Contoh. Anda cuba tekan butang 3 dot ini. Anda boleh meletakkan value. Contohnya, male. Male berapa male? Male 1. Contoh. Saya lamakan dia male. Contohlah. Okay, kita buat kejap lagi. Baik. Seterusnya adalah missing. Missing ni adalah apabila ada data-data missing, kita boleh setkan missing yang berkenaan sebagai value tertentu. Contoh kita letaklah 9999999 contoh. Ada berapa 9 tu? Saya pun tak ingat lah. Tapi bila banyak sangat 9 ini menunjukkan adanya data itu missing. So missing ni dia akan kira sebagai exclude the missing values lah. Dia jadi line, ada jadi pair listwise ataupun unpair listwise. Ini technical lah. Nanti kita belajar macam mana nak buat. Saya cancelkan dulu. Missing ni nanti dulu. Kolom lah Alignment ni lebih kepada anda punya data tu nanti sebelah kanan ke, tengah ke kiri. Itu lebih kepada artistik ataupun nak cantik lah. Measures. Measures ni ada 3. Seperti mana anda belajar dalam skala pengukuran, kita ada nominal, ordinal, interval dan ratio. Interval dan ratio ni untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, dia memang data scale. Apa dia? Scale data Okey, next. Cuba anda tekan butang yang bawah daripada ID itu, anda tulis X1. Apa dia? X1. X1 ni, dan anda tekan enter, automatik dia akan kira numerik. Betul tak?
Width 8 ni semua kira lah. Okey, labelkan. Okey, kita cuba buat sama-sama. Kita tulis situ adalah jantina. Ataupun kita tulis situ gender. Ikut awak lah. Saya tulis gender lah, senang. Dah? Gender ni, data numerik ke kategorikal? Kategorikal. Oleh itu, value ni kena isi ke tidak? Jawapan dia kena isi. Sebab ini adalah jenis data kategorikal. Okey, so anda tekan 3 dot ni. Kalau anda tak nak isi pun tak apa. Tapi nanti komputer tak faham. Sebab komputer SPSS dia mengajar elemen kuantitatif. So dia akan kira berdasarkan nombor. So anda letaklah value, contohnya 1. Dan anda bagilah label, contohnya male. Tekan. Dah sudah? Dah kan? Tekan value juga. Tapi nombor 2, labelkan dia sebagai female. Add. Dah sudah? Okey, pertama saya ulang balik semula. Okey, saya tekan cancel Awak jangan tekan cancel pula, awak tekan okey. Kalau tak sampai kiamat dia tak settle. Tekan 3 dot ni, awak bagikan value 1, berikan nama male. Male ini adalah dipanggil sebagai attributes. Apa dia? Contoh kan, variable kita apa? Gender. Attributes dia apa? Male, female. Kemudian nombor 1. Nombor 1 tu adalah value. Kita ada variable, kita ada attributes dan kita ada value. Okey. Nombor 2 anda tulis female. Tekan N. Dah sudah? Tekan O. Okey. Kemudian yang lain semua macam biasa. Scale ni tukar kepada nominal. Okey. Dah sudah? Dah Okey. Contoh yang seterusnya. Tekan di situ X2. Apa dia? X2. Dekat sini tuan-tuan dan puan boleh letakkan kursus. Ataupun course lah. Course. Dah? Course statistics. Saya letak course statistics. Dah sudah Sekarang ni dekat value ni, course statistik ni contoh adalah kita nak orang datang ke tak datang. Maksudnya dia kategori ke adalah numerik. Dia adalah kategori. Dia datang tak datang. Okay, anda boleh tekan butang none tu. Ada 3. Tekan. Kita nak tulis nombor 1 tidak hadir. Nombor 2 adalah hadir. Contoh saya buat bahasa Inggeris tapi dalam masa sama buat bahasa Melayu pula. No, saya buat no lah Nombor 2 yes. Yes saya tekan O. Okey. Course statistics attend. Saya update sikit soalan. Ini contoh lah. Ini contoh sebab nak buat contoh kan. Jadi kadang-kadang kita terfikir-terfikir, kita adjust lah bagi cantik. Measures dia apa? Nominal. Okay, setakat ni jelas? Jelas Okey, yang terakhir. Kita buatlah Y. Y ni apa? Stat score. Anda tulis itu. Statistic score. Statistic score ni adalah data numerical. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Perlu tak kita isi value? Tak perlu. Jadi yang kita perlu isi di bahagian measures kita isikan apa? Scale. Pandai isikan dia sebagai scale. Dia tak nak tukar Sekejap saya ubah. Okey, scale. Dah isi dah? Inilah cara nak gunakan SPSS. Senang ke susah? Nampak macam senang Nanti kalau dalam kelas CCRM, insya-Allah tuan-tuan dan puan akan belajar macam mana nak connect data. Lepas tu nak tukarkan data tu masuk juga dalam SPSS. Anda boleh tengok dalam video saya juga, saya dah ceritakan yang mana benda tu boleh dibuat dalam masa less than 5 minutes. Ambil je daripada Google Sheet, data tu tukar, copy balik masuk dalam SPSS, less than 5 minutes lah akan selesai. Kalau ada beza pun mungkin a few second lah, 4.5 ke 5 minit lah lebih kurang. Masa sangat penting saya memang rekodkan masa-masa saya ni. So nak cerita dengan kamu, mana kalau anda ada 1 juta data pun kamu boleh buat begitu. Kalau nak tahu lebih lanjut boleh tengok dalam saya punya YouTube lah. Baik, dah siap. Sekarang kita nak masukkan data. Okey, pergi dekat data view. Okey, ini contoh cara paling manual. Ni paling apa nama ni? Manual. Okey, kita ada berapa orang student dalam kelas ni? 9 saya kata. Okey, nombor 1 ID dia kita letak. Nombor 1 ID. Okey, X1 dia apa? X1 dia kalau kita lupa kita tekan atas, nama dia gender. Nombor 1 kawan kita Kiran apa dia? Dia bukan male, dia nombor 2 female lah. X2 pernah attend khusus tak? Pernah.
Pernah adalah 2. Betul. Berapa markah beliau? 75 contoh. Okey, kita pergi kepada responden kedua. Aish. Aish adalah female juga. Yes, tuan. Oh, dia keluar nombor. Okey, tekan butang atas ni namanya value label. Value label ni akan menukarkan value kepada label, label kepada value. Nampak? Ini saya panggil butang shark dudu. Baby shark dudu, baby shark dudu. Tekan butang shark dudu. Okey, seterusnya. Pernah hadir khusus? Aish? Aish tak pernah, contohlah. Saya saja je lah. Okay, Aish kata tadi 99. Baik. Seterusnya, nombor 3. Cik Bat. Cik Bat, lelaki. Penayatan khusus? Pernah. Markah 55. Ini contoh saja. Okey, nombor 4. Chan. Chan berapa Chan? 1 juga. 70. Okey. Next, nombor 5. Kita ada sahabat kita Irwan. Irwan, lelaki. Penayatan khusus? Tak pernah. Contohlah. Markah beliau 80. Okey, nombor 6. Nombor 6 siapa? Azad. Azad, lelaki. Penayatan khusus? Pernah. Markah beliau 83. Macam itulah. Dan seterusnya. 7, 1, yang ini. 2, berapa ni? 89. Ni siapa ni? Next. Khairi kan? Khairi. Okey, 8, 1, 1. Yang ini. Siapa kawan kita ni? Fadli. Fadli. 89, 88. Okey, lagi 1, 69. Contohlah. Ini contoh saja ya. Jangan kecil hati. Ini contoh saja. 1, 2. Okey. Katakanlah saya responden yang ke-10 tu. Saya adalah wanita. Saya buat contoh. Saya tak penayatan khusus dan saya punya markah 50. Contoh. Okey, dah sudah? Inilah contoh data tuan-tuan dan puan-puan yang telah di-key in dalam SPSS secara manual. Apa dah? Manual. Nanti sekejap lagi petang kalau sempat kita belajarlah macam mana cara nak collect data menggunakan apa nama ni? Menggunakan apa yang dipanggil sebagai app sheet, lepas tu ataupun Google Sheet lah. Pakai senang kita pakai Google Sheet. Lepas tu daripada Google Sheet tu kita try buat dashboard lah kalau sempat. Kalau tak sempat kita sambung kemudian. Okey, ni dah selesai. Baik, next adalah macam mana cara kita nak membuat analisa. Betul tak? Jadi macam mana nak buat analisa? Pertama, tuan-tuan dan puan telah dikenalkan dengan perkataan yang dipanggil sebagai value label. Betul tak? Value label kat atas ni. Dan kita ada macam-macam butang lah pada SPSS ni. Seperti file untuk anda save, import data, open data, new dan lain-lain. Recently used dan lain-lain lah. Kemudian anda ada edit. Edit ni adalah untuk kita edit kita punya data dan files. Kita ada view. Kita ada data. Contoh macam view ni saya nak ubah font lah. Bagi besar sikit kan. Supaya tuan-tuan dan puan boleh nampak. Okay. Kemudian kita ada yang dipanggil transform. Transform ni anda akan belajar juga. Sebab itu kalau boleh saya cadangkan nanti anda belajarlah secepat mungkin CCRM ini. Supaya mana yang anda dah belajar tu khalas. Supaya saya hanya top up mana yang anda tak belajar lagi je. Faham ya? So, kalau dapat cepatkan kelas CCRM untuk biostat dengan application tu sangat baik lah. Okey, pergi kepada analyze. Dekat sinilah tempat di mananya kita akan buat analisa. Jelas kan? Contoh, saya ambil contoh. Paling mudah. Kita ambil deskriptif. Kita ambil frekuensi. Cuba anda buat. Analyze descriptive frequencies. Boleh? Okey, tekan. Kemudian anda akan ada gambaran seperti berikut. Betul tak? Anda boleh right click sebenarnya. Right click pergi kepada display variable name. Display variable name. Jadi dia keluar ya X1, X2, Y. Okey, kalau anda perasan, X itu, kalau anda boleh bayangkan, cara saya berfikirlah. X itu adalah faktor. X itu adalah faktor, Y itu adalah outcome. Okey, dah sudah Okey, cuba masukkan X1 dan X2 sahaja. Masukkan ke dalam variable box. Cuba masukkan. Ini cara nak masukkan anda boleh masukkan. Saya akan ambil X1, X2, tekan butang arah dia masuk ke dalam. Dah sudah lah. Dah Okey. Dekat sinilah bermulanya perbezaan antara apa yang saya akan tunjuk dengan tuan-tuan dan puan-puan akan belajar dalam kebanyakan video yang ada di YouTube. Saya tak akan tekan butang OK ni. Menjadi pantang kepada saya untuk tekan butang OK. Siapa tahu sebab apa? Sebab OK dia akan menghasilkan output. Apa yang pantangnya? Baguslah. Memang kita nak output pun tidak. Itulah yang saya tidak mahu ajar kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sebaliknya, saya akan tekan butang yang sangat orang lain tak suka tekan, iaitu paste. Cuba tekan butang paste.
Bila saya tekan butang paste, tiba-tiba keluarlah pula apa benda cacing ni. Result tak keluar cacing. Inilah yang dipanggil sebagai sintaks. Bukan syaitan ya, apa dah? Sintaks. Kenapa saya suka guna sintaks? Saya tunjuk tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya akan dan sentiasa ajar student pakai sintaks? Sebab sintaks ini segalanya milikmu. Faham tak? Saya nak edit, saya boleh edit. Itu saja yang saya nak. Saya tak puas hati, saya nak letak pula benda-benda lain. Boleh. Saya letak mengikut kesukaan hati saya. Nampak? So you can manually, automatically know about what you want to do. Nampak? Itu kelebihan menggunakan sintaks. Okey, jelas? Kenapa saya pakai sintaks? Okey. Dapat hasilkan? Dapat hasilkan ke tidak? Cuma anda dah dapat hasilkan, cuma tak tahu nak run macam mana kan? Baik, saya ajar. Analyze, descriptive, frequency tadi anda dah masukkan. Anda pun tekanlah butang paste seperti yang saya suruh kan? Ada setengah student kadang-kadang dia tekan paste, lepas tu dia tekan paste lagi, memang banyak lah. Banyak kali keluar, tak ada masalah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dekat sini anda boleh tekan butang save lah. Anda boleh savekan sintaks kamu ya. Contoh macam ni saya akan savekan sebagai sintaks added 3. Baik. Save as. Ya, saya dah save as. Dan ini adalah sebenarnya apa? Variable yang menunjukkan apa analisa yang nak dibuat. Dan cara nak menghasilkan output ataupun hasilan analisis, tuan-tuan dan puan perlu highlight dan tekan butang hijau ini. Run selection ataupun tuan-tuan dan puan boleh tekan butang Ctrl R ataupun tekan butang Command R. Ikutlah masing-masing punya komputer. Cuba tekan. Bila tekan dia akan keluar satu pula lagi menu. Namanya adalah output. Output inilah yang merupakan nilaian statistik yang tuan-tuan dan puan buat ataupun yang tuan-tuan dan puan lakukanlah analisa. Dapat tak dapat? Dapat Keluar tak keluar? Keluar. Baik, itu adalah ringkasan yang pertama. Okey, ada masalah boleh bagi tahu saya. Okey, setakat ni jelas So bila dah jelas maka kita akan buat pula yang nombor 2. Nombor 2 ni saya namakan sebagai ujian one sample test. Okey, bersedia? Baik. Kita kena tahu ujian one sample test ni adalah ujian inferensi. Dia ada syaratnya. Ma maknaha syaratan fi hazihil one sample test. Apa syarat-syarat dia? Pertama, data numerical mestilah normal. Dan data mestilah dalam format I ataupun R. Interval ataupun ratio. Jelas ya? Okey, yang saya letak ni adalah notation. Notation maksudnya dia tak akan run. Dia hanya bagi tahu saja kepada diri saya. Notation Tahu notation kan? Dia macam komen lah. Saya nak komen supaya nanti saya tak lupa. That's why kalau tuan-tuan puan perasan, ada tak saya simpan output tadi? Memang tak lah. Saya takkan simpan output ni. Faham tak ni? Saya run. Awak ingat saya nak simpan output ni? Memang tak. Saya padam. Kalau selama ni awak belajar dulu kena simpan, jawapan saya tak payah buang masa. Yang awak perlu simpan adalah sintaks. Sebab sintaks ini boleh menjadi algoritma yang awak boleh jual. Faham tak faham? Ini algoritma dah. You can sell your algorithm outside there if you know how to do it lah. Okay, so now kita nak buat ujian untuk melihat data ini adalah berbeza ataupun tidak dengan standard. Ya. Oh, saya klik butang asterisk. Maksudnya awak nak jadikan warna kelambu ni macam mana? Tekan asterisk kat depan. Kalau JavaScript, anda kena letak sempang ni. Kalau untuk makluman, kalau anda menggunakan SPSS, anda kena gunakan ni, asterisk. Asterisk akan menghasilkan apa yang dipanggil sebagai, lepas asterisk tu kena tekan spacebar. Jangan rapat, kalau rapat nampak, dia jadi kelabu juga. Jadi kalau kelabu dia tak boleh run. Dia akan jadi komen, dipanggil komen lah, komen. Okey, jelas Star. Sorry, shift 8. Shift 8 kejap. Okey, shift 8. Okey, dah sudah Okey, next kita akan buat ujian. So, dalam episod ni, kita tak akan pun nak kena ingat satu-satu sintaks ni. Tak, saya tak akan ajar pun awak macam mana nak tulis coding sintaks ni. Tak, kita akan hasilkan dia. Faham SPSS yang tolong hasilkan. Jelas.
Cuma adalah beberapa trik nanti saya akan ajar macam mana nak dibuat supaya ianya mudah. So kalau lepas ni data dapat dalam Google Sheet, boleh juga ni nak cerita menarik ni. SPSS ni dia boleh integrate dengan Python tau. So anda boleh panggil data daripada Google Sheet terus masuk ke dalam SPSS, dia terus transcode dan tukar semuanya dalam beberapa SAAT apa tu? Beberapa saat lah kan, dalam 30 ke 40 saat. Okey tak? Okey lah kan, 30-40 saat. Okey, cepat lah kan. Daripada anda nak buat 1, 2, 3 minit kan. Okey, so mari kita buat ujian analisa. Alright? So cara dia pergi kat analyze. Contoh, analyze. Compare mean. One sample apa? T-test. Anda tekan one sample T-test. Dah tekan dah? Okey, lagi sekali. Analyze, compare mean, one sample T-test. Kalau anda perasan kan, semua tu adalah yang saya cerita dalam nota tadi. One sample, independent sample, paired sample, one way ANOVA. Betul tak? Jadi semua ni saya telah rangkumkan dalam nota. Sebab itu kalau awak adik kursus CCRM saya atau tengok saya punya video tu, CCRM tu punya kelas, awak akan faham lah insya-Allah taala alayya. Berkat daripada makan kismis dan juga minum air zam-zam. Kalau susah nak faham kan. Okey, tekan one sample test tu, dah tekan dah? Pada test variable ni anda kena masukkan statistik score lah, betul tak? Sebab kalau tuan-tuan dan puan ingat balik, apakah kita punya objektif sebenarnya tuan-tuan dan puan? Kita sedang mempunyai satu objektif untuk menentukan is there any different? Is there any different? Is there any different of this value with the standard? Kan, betul tak? Mean sample with the standard. Okay. So, tuan-tuan dan puan dah masukkan dan bawah ni ada tulis perkataan test value. Betul? Masukkan 80. Dah masuk dah? Dah masukkan dah? Okay. Dekat atas ni, cuba anda tengok. Ada perkataan radio button. Ini panggil radio button. On the top right over here, we call it as a radio button. This one is the options radio button and then bootstrapping radio button. Okay, you can click that one. Cuba klik options radio button tu. You akan find out that confident interval percentage is 95%. Betul tak? Di sinilah kita punya CI ataupun alpha lah. Kalau anda nak buat kajian seperti 99.9%, letaklah. Saya letak 95 as default ya. Continue. Okey, kemudian bootstrapping. Bootstrapping ni boleh tekan. Bootstrapping ni kalau anda ada buat iteration. Ini hanya akan terlibat apabila anda ada data yang tak banyak tapi anda nak buat iteration. Menggunakan bootstrapping untuk mengexaggeratekan data itu kepada cyclic dan sebagainya, boleh pakailah. Bootstrapping ni tak ada pun dalam syllabus kamu. Tapi itu advance lah dalam statistics. Okey, dah siap? Maka saya nak tekan OK ke paste? Siapa tahu? Ke nak tekan reset? Kalau saya tekan reset, buat balik lah sampai kiamat. Tak selesai kan? Kalau tekan cancel pun sama. So, sama ada OK ataupun paste. Saya tekan butang paste lah. Jadi, tuan-tuan dan puan tekan butang paste. Maka, tuan-tuan dan puan akan mendapati satu syntax telah diproduce. Macam mana nak run? Macam biasa saya ajar tadi. Highlight dan tekan butang Ctrl R. Ataupun tekan butang Command R. Ataupun tekan butang hijau ni. Apa-apa pun dia akan mengeluarkan result. Okey, dah keluar result dah? Dah. So, inilah result tuan-tuan dan puan. Baik. Mari kita menginterpretasikan result ini bersama-sama. Yes, tuan. Saya ingin tekan tapi tak keluar. Dia keluar syntax kan? Syntax tu dia keluar tak? Sekejap. Pertama, kita nampak dekat atas ni kita ada statistik score. Nilai dia adalah N sama dengan 10, iaitu 10 orang, min 75.8. Daripada 10 orang makhluk Allah yang datang ke kelas adat ni, dengan apa yang telah diujikan pada ujian statistik konon-konon, so kita nampak majority min dia 75. Standard deviation 15 lah. Okey, one sample t-test. Inilah nilai T. Nampak tak T bawah dia adalah negatif berapa? Negatif. So tuan-tuan kena tulis lah dekat dalam somewhere yang tuan-tuan puan nyatakan tadi. Negatif 0.868. Okey, P value dia berapa tuan-tuan puan? 0.408. Betul lah? Macam mana saya boleh tahu P dia 408? Sebab dia tulis SIG tu. SIG to tail tu, itulah nilai P. Okey, faham ya? Ya. Significant to tail bermaksud dua hujung 0.408. Itu untuk dua hujung. Kalau satu hujung, kita kena kalikan dengan 2 lah.
Betul tak? Sorry, kalau kata satu hujung kita bahagikanlah dengan 2. Maksudnya 0.208 kalau sebelah je. Sebab 0.408 ni adalah significant two tail, kedua-dua hujung. Maksudnya sini tambah dengan sini 0.408. Baik. Mean difference ni adalah berapa beza mean dia dengan test value kita. Test value kita 80 kan? So beza lebih kurang 4.2 lah. Okey, kemudian anda nampak apa yang dipanggil sebagai CI. Nampak tak? Berapa? Negatif 15.15. Lagi satu, berapa? Negatif 15.15. Satu lagi 6.75. So saya nak tanya tuan-tuan dan puan, dia cross zero ke tak cross zero? Cross zero. Kalau cross zero maknanya apa? Signifikan ke tak signifikan? Pandai. Sama juga dengan kawan-kawan yang bukan adept, dia orang akan tengok P value. P value ni more than alpha or less than alpha? 0.408. Lebih besar ke kurang daripada alpha? Jawapan dia adalah lebih. So yang ini sebenarnya 0.408 lebih besar daripada 0.05. Oleh demikian kita gagal menolak null. Betul tak? So kita gagal menolak null, dengan kata lain, null yang ada ni awak nak reject tak boleh. You want to reject the null but you cannot. Faham You nak reject tak boleh. Itu dipanggil sebagai fail to reject the null. So, macam mana? Baik balik yang tadi. So kalau you fail to reject the null, okay, saya ulang balik Kalau you find out that your P value, ni P value tau. P value kamu 0.048 lebih besar daripada null, therefore you ambil decision yang kedua kan, iaitu fail to reject. Fail to reject null maknanya gagal menolak. Okay, gagal menolak ni contoh kan, mu is equal to 80. Mu is not equal to 80. So kita nak tolak? Tak boleh. Nak tolak? Tak boleh. Tak boleh tolak. We do not have the sufficient evidence to reject the null. Therefore, the null will remain over there. And we are going to make a conclusion based on what is remain. Based on the step. So, the remaining is null. So, you have to make a conclusion based on the null. Faham? Itulah hypothesis testing. Faham ke? Tak faham. Anda belajarlah macam mana pun untuk degree ke, PhD ke, postdoctorate ke. Inilah hypothesis nama dia. Okay? Therefore, apakah conclusion yang tuan-tuan puan dapat simpulkan di sini? There is no significant difference of the mean population yang ada dalam kelas ni untuk stat score dengan standard. Jelas ya? Jelas tak jelas? Jelas. So kalau anda dah jelas, marilah kita buat satu latihan. Boleh? Okay, latihan dia berbunyi begini. Dalam masa kurang daripada 30 saat, tentukan ada tak terdapat perbezaan ataupun tidak dengan standard yang baru dibuat oleh Kementerian Kesihatan, iaitu stat score sama dengan 60. Silakan. Macam mana nak buat? Okey, dah siap? Kicap dah? Dah siap dah? Berapa dapat? So apa kesimpulan dia? Okay, so kalau tuan-tuan dan perempuan faham apa yang saya maksudkan tadi, kita sekarang berhipotesis bahawa test value dia is equal to 60, betul? Kalau student-student bukan adept, saya memang akan fahamlah, anda akan pergi kepada compare mean dan one sample t-test. Tapi kalau anda student adept, saya menggalakkan anda hanya menggunakan syntax. Ya? Tetapi masa itu akan banyak terbuang dengan menyusun ke-5 step ini. Dan kalau siapa tak susun step ini, kalau anda adalah student untuk CCRM, maka saya akan tak bagi markah kepada anda. Ya? Faham ya? Sebab anda masih lagi dalam level teroris.
Sebab macam saya dah terror, faham? Anda teroris. So anda kena tulis lah step 1 apa, lepas tu apa dia? Step 2 kena tulis lah. Macam saya dah terror tak apa. Step 3 kena tulis. Kena tulis. Tulis ke, type ke. Yang penting ini semua mesti anda nyatakan. Boleh ya? Okay, step 3 dah sudah. Okay, step 4 adalah decision dan step 5 adalah conclusion. Tapi dalam nanti buat research, jangan pula tulis step 1, step 2, step 3, step 4. Tak, ini conceptually so that you understand what you are going to do. So macam biasa, anda akan highlight the syntax that you are gaya and also you are going to do the analysis. Tapi sebelum tu saya just nak highlight. Cuba anda tengok dekat atas ni ada tulis perkataan aktif, betul tak? Dataset kosong, betul? Betul tak? Ada tulis dataset kosong, betul tak? Dekat aktif ni ada tulis dataset kosong, betul? Betul Okey, anda kena ingat kalau anda buka lagi satu data file yang lain, dia akan ada nanti dataset 1 pula, dataset 2, dataset 3. So kalau you encounter any errors, make sure berapa active dataset yang you buka. Sebab dia akan run ikut dataset yang you minta. Macam ni kan, saya hanya buka satu file je, faham tak? Ni saya buka satu file, awak tengok awak jangan buat awak tengok je. Apa jadi kalau saya buka another file you are going to see if I open another file, it will automatically detect it as another file. Contoh, saya ambil yang ini adalah ADET, emergency trauma punya data. Contoh, I am going to open, you see over here, it will indicate dataset 1, nampak tak? So, if I want to run the syntax, make sure that you teach the computer very well. Otherwise, the computer are not so clever, you know. Kalau you run this one, it will become error. Okay, example, I click the Control R, it will become error. Because it cannot find anything with regard to the Y. Betul tak? Sebab dalam data ADET ni tak ada pun pasal Y. Yang ada adalah mengenai post, pre dengan post. Faham ya? Therefore, you need to specify it under dataset 0. Ataupun dengan kata lain, tak payahlah buka banyak-banyak file unless you have to. Tu je nak cerita. Faham? Buka satu file je. Okey, cuba anda run, anda pun telah run. Tapi macam biasa, sebelum itu kena buat dulu null hypothesis. Null dia adalah there is no significant difference of the stat score and standard. There is a significant difference, that is our alternative. Step number 2 is alpha is equal to 0.05. Step number 3, run or calculate a report, which is we already run, not yet. We already create the syntax before, and then we just highlight it and click Ctrl R, Command R, or click those green button, and then it's going to be observed something like this. Betul tak? Dia akan dapat 75.8 sama macam tadi, dan kita dapat nilai T kita adalah 3.263. Berapa? Kena tulis lah, 3.263. Okay, kemudian P value kita berapa ya tuan-tuan dan puan? 0.01. 0.01. And then what about is our CI? So our CI will be 4.84 until 26 lah. So you just put like that. 4.48 sempang, range dia 26 point something lah, saya main letak je. Okay, step number 4, decision. P less than alpha, kita buat apa? Reject. So kalau kita kata P more than alpha, kita akan fail to reject kan? So yang ini kita akan ambil P less than alpha. So we reject. So when you reject the null hypothesis, that means the null is gone. So when the null is gone, what is our conclusion? We are going to make a conclusion based on what is left behind. Apa yang tinggal? Alternative. So kita pun akan buat kesimpulan berikut ya. Jelas kan? So kesimpulan dia sepatutnya ditulis begini Saya ajar anda nak buat. There is significant relationship ke significant difference? Kena tahu dulu. Anda punya hipotesis apa? Hipotesis mencari beza. So there is a significant difference of the stat score. There is a significant difference of stat score with the standard. Okay. Ini ayat dia, ayat yang panjang dia macam ni With the standard. Mean kita berapa tadi? Mean sama dengan 60. At the level of significant P at the alpha is equal to 0.05, where the T statistics T statistics tu berapa? 3.263 and the P value is equal to 0.01 and CI kena cakap berapa? 4.48 dash berapa tadi? 26 So itu adalah cara penulisan student adapt. Okey, sampailah satu perkataan nokta.
Baru sambung lagi satu cerita. The mean of samples indicate lower or higher than the standard given. Okey, berapa? Kena cakap lah. Mean berapa, SD berapa. Mean berapa, SD berapa. Ini cara penulisan saintifiknya. Faham? Faham ke tak faham? Conclusion mesti ditulis begini. Kalau tak tulis begini, maka ianya tidak boleh diterima. Okey, untuk memudahkan anda, maka saya akan mengcopy pastekan dalam link and syntax tadi. So tak payah susah. Ambil gambar apa semua ni bohong lah. Nanti tak apa-apa clear. So saya letak terus kat situ syntax. Biasanya memang syntax ni saya bagi. Okey, kelebihan syntax untuk makluman. Contoh kan, anda daripada PKD A, anda ada PKD B. That's why kalau boleh, anda punya batch ni ataupun semua PPKP ni, dia mesti ada satu mesyuarat penyelarasan untuk epidemiologi. So that's why kalau you dalam negeri, you ada orang bawah you daerah, you kena menyelaraskan. Apa maksud penyelarasan? Kalau kata gender, apakah cara nak meletakkan gender itu sebagai gender? Dia mesti male female 1 0 1 2. Penyelarasan ni penting sebab standardization. Sebab bila datang hantar ke JKN, you nak satu kali tekan semua settle. You tak nak tekan, alah nak kena manipulate balik. So saya